Hadirin sedaya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam surah An-Nur ayat 55 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladhina min qablihim وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Shadaqallahul Azim. Surah An-Nur ayat ke-55. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan juga orang yang beramal soleh, yang dia akan menjadikan mereka ini khalifah, yakni penguasa kepada negara. Seperti mana orang-orang yang diberi kuasa sebelum daripada mereka, dan dia menjadikan agama Islam itu yang dia redha untuk berkuasa memerintah, dan dia menukar keadaan takut kepada keadaan aman. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka menyembah aku dan tidak mensyirikkan aku dengan apa jua sekalipun. Dan siapa yang kufur, yang engkar selepas daripada ini, mereka itulah orang-orang yang fasik. Hari ini 21 Rejab 1422 Hijrah. Dalam beberapa khutbah yang lalu dalam bulan Rejab ini, ada beberapa khatib yang menyebutkan tentang peristiwa Isra' Mi'raj. Saya ingin mengimbau kembali sirah yang sangat penting, yang juga berlaku pada bulan Rejab, berlaku pada tahun ke-9 Hijrah, yang mana implikasi daripada peristiwa besar ini jatuhnya kerajaan Rom ataupun Roman Empire ketika itu, yakni peristiwa peperangan Tabuk. Sidang hadirin jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah SWT sekalian, dilontarkan beberapa pertanyaan. Dalam kuliah tadi pun saya tanya, dilontarkan beberapa pertanyaan. Tuan-tuan, di manakah letaknya lokasi yang bernama Tabuk? Berapakah jarak antara Tabuk dengan tempat kediaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di Madinah? Bila berlaku perang Tabuk ini? Tahun keberapa Hijrah? Siapa yang menjadi panglima perang dalam peperangan Tabuk ini? Berapakah umur panglima ini ketika itu? Berapa lama tempoh masa perjalanan ekspedisi Tabuk itu berlangsung? Hadirin sidang jemaah yang dirahmati yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita akan jawab persoalan-persoalan ini untuk membuka minda kita dalam khutbah pada tengah hari ini, insya-Allah. Apabila kita menyemak kitab yang dikarang oleh Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Amar dalam bab Tabuk, peperangan Tabuk, dalam kitab Fiqhus Sirah min Siratin Nabawi, diceritakan tentang peperangan Tabuk ini sangat panjang. 45 muka surat cerita tentang perang Tabuk saja. Jadi tidak mungkinlah kita nak cover semua cerita itu dalam khutbah yang pendek dalam 10-15 minit. Secara ringkasnya, apabila yang kita dapat lihat daripada peperangan Tabuk ini, antara beberapa pengajaran yang kita boleh ambil, yang kita boleh lihat dan pelajari, antaranya adalah bukti keimanan para sahabat radhiyallahu anhum. Yang pertama, kesanggupan para sahabat seramai 30,000 orang yang memberikan aku janji untuk menempuh perjalanan bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW. Perjalanan yang jauh dan sukar. Berapa kilometer? Antara 600 ke 800 kilometer. Sukar juga sebab apa?
kerana ia berlaku pada musim panas. Sukar juga sebab apa? Kerana ia berlaku ketika itu pokok-pokok kurma sedang masak rani dan tiba masa untuk dituai. Ini menguji para sahabat radhiyallahu anhum ketika itu, supaya kita boleh faham dan kita boleh hayati betapa perik dan susahnya perjalanan yang ditempuhi oleh para sahabat radhiyallahu anhum ketika itu. Bagaimana pula dengan kita? Satu refleksi kehidupan kita, sejauh mana kita sanggup berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaat yang dirahmati yang dikasihi Allah SWT sekalian. Yang kedua, bagaimana risaunya Nabi Muhammad SAW dengan masa depan umat Islam ketika itu. Apabila mendapat berita bahawa setelah setahun lamanya kerajaan Rom telah merancang untuk menghancurkan umat Islam yang menjadi ancaman utama kepada Jazirah Arab dan jajahan takluk mereka ketika itu. Mereka telah mempersiapkan 40,000 bala tentera yang dipimpin oleh raja mereka Hercules sendiri, kerana mereka terancam dengan peristiwa Fathu Mekah. Risaunya Nabi Muhammad SAW dengan masa depan umat Islam ketika itu, sehingga kan di tersebar berita Nabi SAW telah menceraikan isterinya kerana tidak sempat untuk membuat giliran berfikir bagaimanakah kita akan berhadapan dengan tentera Rom yang hebat ini. Tuan-tuan, bagaimanakah keadaan kita, kerisauan kita tentang masa depan umat Islam apabila umat Islam diancam kiri dan kanan, diasak kiri dan kanan dengan pelbagai serangan pemikiran yang sangat halus dan tajam yang kita tak nampak. Sejauh manakah kerisauan kita dengan generasi masa depan, generasi anak-anak kita, generasi cucu-cucu kita, terutamanya kita di Pulau Pinang ini. Hadirin sidang jemaat yang dirahmati dan dikasihi Allah SWT sekalian. Yang ketiga yang saya nak bawa dalam khutbah yang ringkas ini adalah episod di mana sahabat-sahabat radhiyallahu ajma'in mereka berlumba-lumba untuk menginfakkan harta mereka fi sabilillah. Misi Tabuk ini bukan misi yang mudah, misi yang sukar, tentera yang besar, kelengkapan yang banyak, dan perlukan perbelanjaan yang sangat tinggi. Maka Nabi SAW memberikan tawaran kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Seorang sahabat bernama Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memberikan 1,000 dinar kepada perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Berapa harga 1 dinar sekarang ni? Kalilah 1,000 keping wang dinar yang diinfakkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kira-kira dekat 1 juta diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dekat 1 juta RM yang diberikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bukan itu sahaja, dengan 300 ekor unta dan bekalannya, dengan 50 ekor kuda dan kelengkapan. Kuda zaman tu macam Mercedes zaman kita. Unta-unta ni macam lori lah zaman kita. Diinfakkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Berapa banyak harta dia pun kita tak tahu. Itu harta yang diinfakkan. Ditanya kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, apa yang kamu berikan untuk perjuangan ini? Aku berikan 400 dirham. Ditanya, apakah yang tinggal kepada kamu wahai Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Hal abqaita li ahlika syai'an? Abqaitu lahumullah wa rasul. Adakah ditinggalkan apa-apa pada kamu? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, hanyalah tinggal Allah dan Rasul sahaja kepada. Sayyidina Umar Al-Khattab menginfakkan separuh harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, hal abqaita li ahlika syai'a? Adakah ditinggalkan kepada kamu untuk ahli keluarga kamu? Anis pusan,
separuh lagi aku telah tinggalkan kepada keluarga. Begitulah cinta dan sayangnya sahabat kepada perjuangan Islam. Diberikan apa yang mereka ada. Yang tak ada menangis, tuan-tuan. Yang ada setengah kilo kurma bagi, sampai kaum musyrikin, kaum munafik memperolok-olokkan, hang bagi setengah kilo kurma ni nak buat apa? Ini sahaja yang aku bagi untuk perjuangan Islam, ini sahaja yang aku ada. Sehingga dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah ayat 92. Wala 'alal ladzina idza atau kalitahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazana alla yajidu ma yunfiqun. Tak berdosa orang yang ketika datang kepada Muhammad SAW, supaya engkau diberikan kenderaan kepada mereka. Engkau berkata, tidak ada kenderaan padaku untuk membawa kamu. Mereka berpaling dan menangis. Wa'ayunuhum tafidu minadam. Aku tak ada apa nak bagi perjuangan Islam. Hazana, mereka masa sedih. Allah yajidu ma yunfiqun. Tidak ada apa yang nak diberikan untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah bersemangat para sahabat radhiyallahu ajmain untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Pedoman kepada kita. Berilah apa yang kita ada untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk orang lain, tetapi untuk bekalan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Apa yang kita ada? Kita ada masa, bagi masa. Kita ada harta, bagi harta. Kita ada idea untuk Islam, berikan idea. Apa yang kita ada untuk agama Allah SWT, berilah. InsyaAllah kita sama-sama mencontohi para sahabat radhiyallahu ajma'in dalam peperangan Tabuk. Hadirin sekalian jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Tempoh perjalanan ekspedisi 50 hari ini satu tempoh yang panjang. Banyak peristiwa, episod-episod yang berlaku, yang akhirnya peperangan tidak terjadi, tetapi Nabi SAW berpeluang untuk berdakwah kepada orang-orang yang ada di sekitar Tabuk tersebut. Bertemu dengan pemimpin-pemimpin yang ada ketika itu untuk mengajak bernaung di bawah negara Islam Madinatul Munawwarah. Antara lain yang kita boleh ambil iktibar pada waktu itu, zaman itu, ancaman cara itu. Nabi diancam dengan tentera Rom Byzantine, dan para sahabat radhiyallahu ajmain dikerah untuk berjihad cara mereka. Zaman kita ada juga ancaman-ancaman kepada Islam mengikut zaman yang kita sedang hadapi sekarang. Bagaimanakah tindak balas kita berhadapan dengan situasi seperti itu sesuai dengan kondisi kita, berlandaskan kepada syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama berfikir, menguatkan perpaduan sesama kita daripada hadapan dengan orang yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala ini. Kita mengambil contoh dan iktibar daripada sahabat radhiyallahu ajma'in dalam peperangan Tabuk ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.